Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita dalam video saya yang kali ini. Tapi tajuk kita hari ini, kita akan bincangkan mengenai beberapa tajuk. Antaranya membanding kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Tapi sebelum kita mulakan, siapa yang suka dengan video ni nanti bolehlah like dan boleh share pada kawan-kawan anda semua, dan bolehlah subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang sebelum-sebelum ni dan juga video-video yang akan saya buat selepas ini. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Lagi ada struktur tulang. Vertebrata darat mempunyai tulang yang besar, padat dan kuat. Okey, macam yang kamu tahu sebelum-sebelum ni, vertebrata yang di darat ni tulang dia lebih besar, padat dan juga kuat. Okey, ni contoh tulang vertebrata darat. Ini penting untuk menyokong keseluruhan berat badan dia. Burung pula mempunyai tulang-tulang berongga. Okey, mana burung? Ni burung. Tulang dia berongga. Okey, ni tulang dia berongga. Ini tulang vertebrata darat. Kenapa tulang burung dia berongga? Okey, persoalannya kat sini. Tulang burung berongga untuk menjadikan burung tu ringan. Bukan ringan saja, tapi tulang dia sebenarnya kuat juga. Okey. Yang kedua, membenarkan vertebrata ataupun burung ni untuk bergerak dengan lebih cepat. Kenapa bergerak lebih cepat? Sebab bila tulang ni berongga, dia akan jadi lebih ringan. Bila lebih ringan, so dia boleh mencapai kelajuan tertentu lah. Dia boleh memecut. Okey. So boleh bergerak dengan cepat. Yang ketiga, memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. So tak pernah pula tengok burung minum susu ke, ataupun burung dia ambil kalsium ke, kan. Okey, kalsium penting, ada juga, tapi dia mendapatkan sumber fosforus dan kalsium tu dalam keadaan yang minimum ataupun sedikit jika dibandingkan dengan vertebrata darat. So tulang ni sebenarnya adalah tulang yang compact. Kita panggil tulang yang compact, tapi not fully compact. Dia padat di kawasan tulang-tulang ni, namun di bahagian tengah ni sebenarnya dia diisi oleh kita panggil sumsum tulang ataupun bone marrow, berbanding dengan tulang burung yang agak lebih berongga di dalam ni. Okey, tu beza dia. Okey, next kita pergi pada sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Yang pertama adalah pusat graviti dan yang kedua adalah luas tapak. Ini dah belajar dalam tingkatan berapa tak silap saya, tingkatan 2 ataupun tingkatan 1. Ada dua faktor yang mempengaruhi pusat graviti, yang mempengaruhi kestabilan. Satu pusat graviti, satu lagi luas tapak. Okey, kita tengok pusat graviti. Okey, tapi sebelum kita pergi pusat graviti, okey, cuba tengok dulu gambar ni. Pernah tak korang jumpa benda ni dan pernah buat tak benda ni? Saya yakinlah mesti pernah buat punya lah benda ni, kan. Selalu kita jumpa kat camp-camp motivasi ataupun program-program seminar ke, program jati diri ke, kan, pernah buat. Ni apa benda sebenarnya? Bagi yang tak pernah buat, sebenarnya tugasan dia, kita dikehendaki mendirikan kesemua paku ni di atas satu paku tanpa menyentuh lantai ni ataupun meja ni. So pandai-pandai lah nak cari titik keseimbangan, kat mana tempat dia seimbang, kat sini ke, kat sini ke. So kalau kita tengok gambar ni, dia kat tengah-tengah. Okey, ini biasalah, kan. Kalau yang biasa buat. Okey, kalau siapa tak biasa buat, pergi ambil paku, pergi buat. Okey, tengoklah gambar ni. Ini confirm ramai yang pernah buat. Kalau tak pernah buat, pergi ambil pembaris sekarang, pergi buat. So saya yakin ramai antara kita masa kecil-kecil ke, kat sekolah ke, pernah buat, kan. Okey, apa yang orang ni buat sebenarnya, dia mencari satu kawasan yang seimbang. So nampaknya pembaris ni kat tengah-tengah dia, kawasannya seimbang. Okey, tapi ini tak rare, ini tak legend. Yang ini lagi legend. Yang ni lagi legend. Dia menyeimbangkan berapa pembaris ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang pembaris. Dia cuba balancekan 6 batang pembaris tanpa jatuh. Memang legend. Try lah buat. So orang ni memang pandai lah dicari tempat, kawasan mana yang seimbang, kan. So okey, boleh try.
So ada kaitan ke? Ada dengan tajuk belajar kita, ada. Okey. Apa dia pusat graviti? Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan atau objek. Apa pula titik keseimbangan ni? Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Oh, maknanya titik keseimbangan ni adalah titik di mana keseluruhan berat sistem tu bertindak. Maknanya berat semua tertumpu dekat titik tu. Maknanya pusat graviti ni apa? Pusat graviti ni adalah titik di mana kesemua berat objek tu bertindak kat situ. Contoh. Okey, contoh. Dalam gambar ni saya ada P dan Q. Saya ada P dan Q. Okey, P titik pusat graviti dia di sini, di tengah-tengah. Q pusat graviti dia di sini, di tengah-tengah. Okey, so semakin tinggi pusat graviti, semakin kurang kestabilan satu objek ataupun sistem sokongan. So semakin tinggi kedudukan kotak ni, so semakin jauh dia daripada graviti bumi, maka semakin kurang stabil lah dia. So pusat graviti ni bergantung kepada ketinggian. Okey, itu dia yang pertama, pusat graviti. Okey, yang kedua adalah luas tapak. Ini senang je, very simple. Luas tapak mempengaruhi kestabilan satu objek atau sistem sokongan. Okey, semakin bertambah luas tapak, semakin stabil satu sistem atau objek. Okey, kalau tak percaya, kita boleh buat secara praktikalnya. Antara kaki yang berdiri tegak macam ni dan kaki terkangkang, rasa-rasa yang mana lagi stabil? Okey. So contoh ada R dan S. R ni ialah tapak dia, luas tapak dia besar. S adalah luas tapak dia kecil. Jadi antara R dengan S, yang mana lagi stabil? Confirm lah R lagi stabil kerana tapak dia luas. Okey, keadaan yang mengangkang, tapak dia luas, so dia lagi stabil, tak mudah tumbang. Itu je, simple je. Okey, maknanya kat sini yang mempengaruhi kestabilan sesuatu sistem ada dua. Yang pertama adalah kedudukan pusat graviti, yang kedua adalah luas tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil objek itu. Semakin luas tapak, semakin bertambah luas tapak, semakin stabil satu objek itu. Okey, itu dia. Baik, apa kaitannya dengan masalah kestabilan haiwan ni? Okey, zirafah mengalami kesukaran untuk minum air kerana pusat graviti dia tinggi, kan? Sebab dia tinggi. Oleh itu, zirafah terpaksa mengangkang kakinya untuk merendahkan pusat graviti selain menambah luas tapak untuk meningkatkan kestabilan zirafah. Ini mengelakkan zirafah supaya tidak mudah tumbang. So, zirafah ni dia akan mengangkangkan kaki dia untuk menambah luas tapak, dan secara automatik dia punya pusat graviti dia, bila dia turun, pusat graviti dia akan menjadi rendah dan dia lebih stabil. So bolehlah minum air dengan senang hatinya. Okey, next, masalah haiwan. Antara lain masalah kanguru. Apa cerita ni masalah kanguru? Kanguru melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang. Okey, dua kaki belakang ni, kaki hadapan tidak digunakan untuk berdiri. So tergantung kat sini, kita tengok. So dia tak guna kaki depan, melainkan untuk bergerak. Ini menyebabkan kanguru kurang stabil dan mudah tumbang. Okey, so bila berdiri atas dua kaki sedangkan dia ada empat kaki, so dia berasa kurang stabil. So macam mana lah kanguru ni nak buat untuk nak stabil? Bagi mengatasi masalah ini, kanguru menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan, seolah-olah macam tongkat, untuk menambah luas tapak ketika ia tidak bergerak ataupun dalam keadaan statik. Okey, so kanguru macam ni, so dia gunakan kelebihan ekor dia untuk seolah bertindak sebagai tongkat. So secara automatiknya dia telah menambah luas tapak permukaan dia yang bersentuhan. Satu, dua, so semakin banyak tapak-tapak dia, so semakin stabil lah dia. Itu secara teori dan praktikalnya. Okey, so setakat ni saja perkongsian saya untuk video kali ni. So bagi siapa yang suka dengan video ni, boleh like dan share dengan kawan korang, dan boleh study dengan amannya dan bahagia. Bagi siapa yang masih ragu-ragu atau tak faham, boleh komen di ruangan komen, boleh tanya soalan kalau tak faham.
Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang, InsyaAllah. Salam sayang daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum.